yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Nasir bin Idris, CEO Institut Teknologi AMS, merangkap Ketua Pusat Wilayah Mifta International University Al-Ustaz. Yang berusaha Encik Muhammad Isa bin Talib, Penasihat Kelab Kesenian Islam Mifta Al-Ustaz. Yang dihormati Tuan Syekh Abdullah bin Awangsa, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Islam Negeri Kedah, para pensyarah, para staf, presiden-presiden kelab, seterusnya rakan-rakan siswa dan kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam satu majlis bicara al-din sempena sambutan Hijrah Ramadan pada tahun ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput Tuan Syekh Abdullah bin Awangsa, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, bagi menyampaikan ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairin nubuwat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Yang saya hormati putri kita saudari Nurul Ain selaku pembicara majlis, yang saya terdiri sahabat saya Tuan Haji Nasir Idris, para pensyarah dan staf unita dan putra putri siswa-siswi sekalian. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada Tuan Haji Nasir kerana sudi melutihkan saya di tengah hari Ramadan yang ini. Dia telefon kemarin dulu kan, orang dulu, tapi pasal sahabat lama tak nyamak, tak sampai hati nak kata tidak boleh, maka saya datang juga pada hari ini untuk sama-sama nak menjayakan program bicara ad-din di dalam bulan Ramadan ini. Anak-anak, putra dan puteri sekalian, hari ini adalah hari yang ke-18 Ramadan. 18 atau 17? Baik, sebelum tu pelik Kedah boleh faham tak? Betul? Tapi kena ingat orang Kedah ni cakap kasar. Bahasa paling kasar di dunia Kedah. Kasar tetapi orang yang hati paling lembut di dunia, hati orang Kedah. Betul tak? Kata. Baik, hari ini hari yang ke-18 Ramadan. Ikut ilmu falak, dan saya setelah hampir 30 tahun di Jabatan Agama dan dulu sebagai qadi di daerah terlibat dengan cerapan hilal. Dalam pengamatan saya dalam tempoh yang agak panjang, saya dapat tengok antara falak dengan ru'yah ini dia memang jarang bertelaga. Kalau falak kata anak bulan kelihatan, ru'yah pun nampak. Jarang kalau falak kata tak ada, tiada, ataupun falak kata tak ada tapi ada. Apa beza? Falak kata ada, tiba-tiba anak bulan kelihatan, ataupun falak kata anak bulan tidak ada tetapi kelihatan, ialah jarang berlaku. Ikut falak tahun ini, kamu ni student you, bukan yang jalan-jalan punya manusia. Ikut ilmu falak tahun ini 6 bulan Ramadan kelihatan tak? Tadi aku ceramah jenis tanya ni kemudian akan kelihatan tak 6 bulan Ramadan? Nampak ke tak? Tahu tak nampak? Nampak tu orang Kedah kata lihat, belah KL kata nampak. Kalau orang DC kata kelihatan, orang Selangor kata gari. Tahu tak gari? Orang di belah Padang Terap kata lihat.
orang belah KL kata kelih. Nama dia lah, apa lugu pada orang. Dia lah nampak artinya gari, bukan gari tu gari, ni gari, jangan garing. Garing tu lain, tu dah garing, bukan negeri. Jadi nampak letih, nampak kelih, gari, lihat. Tu dia Allah, adik-adik semua ikut falak. Anak bulan Ramadan kelihatan dah anak-anak sekalian. Loh, lekeh nombor kelihatan. Kita yang gaji nampak dah. Nampak dah. Macam tak sonok bersama Ramadan ni pun. Baik, ikut ilmu falak anak bulan Ramadan yang kita nak cerap di penghujung Ramadan nanti, kebarangkalian kelihatannya adalah tinggi sebab anak bulan telah ada. Maknanya tahun ni umat Islam di Malaysia hanya puasa berapa hari? 29. Hari ini hari yang ke 18 tolak 29, bagi lagi tolak 11. 18 tolak 29, bagi lagi tolak 1. Betul tak tu? Lama nak kami ngaji mahal. Macam tu lah dulu. Baik, baki lagi hanya 11 hari kita bersama dengan Ramadan. Kalaulah saya nak tanya anak-anak sekalian, antara makhluk Allah Ta'ala yang paling hebat di dunia ni apa dia? Manusia. Takkan manusia hebat? Allah Ta'ala cipta neraka, betul tak? Yang nak masuk neraka ni siapa dia? Manusia Allah, betul ya tu. U'iddat lil kafirin. Neraka Allah Ta'ala sediakan untuk diisi dengan manusia. Korang masuk neraka. Tahu tak kura-kura? Antara binatang yang paling sihat di dunia, korang. Saya ada anak ni medik tengah kata apa? Binatang yang paling panjang umur pada apa? Anak tak tahu apa? Anak abang ikan. Dia tak ada, kura-kura. Nama dia Raihan, dia UAE. Dia kata bukan. Dia kata kura-kura. Dia kata binatang yang tak pernah kena sakit jantung pada apa? Anak kata ikan. Dia kata bukan, kura-kura. Dia tanya lagi, apa? Binatang yang tak pernah kena HIV/AIDS apa dia? Anak kata ikan. Dia kata bukan, kura-kura. Rupanya kura-kura ni jantung tak kena, umur paling panjang antara spesies binatang yang paling panjang umur adalah kura. Jangka hayat dia tinggi dan dia tak kena HIV. Kera berlama. Cik tengok, rupanya kura-kura ni adalah antara makhluk Allah Ta'ala yang cukup tenang. Kamu nak kena sakit jantung nak? Kena tenang dalam hidup. Nak panjang umur nak kena tenang. Saya lagi dah balik keluar unitan, dah langkah batas tu jalan slow sudah. Pimpin kura-kura. Baik. Saya nak tanya, kura masuk neraka tak? Lembu, kerbau. Maknanya lembu kerbau ni lebih baik daripada manusia. Sebab masuk neraka manusia. Kamu setuju tak anak-anak sekalian? Kamu setuju tak ni? Setuju? Maknanya hampa ni teruk pada lembu lah. Siapa paling baik antara manusia dengan binatang? Siapa dia? Manusia, betul. Saja pakcik usia. Tetapi di kalangan manusiawi yang banyak, yang lebih teruk daripada binatang ialah manusia kafir. Siapa dia kafir tu? Orang bukan Islam yang tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi orang Islam lebih baik daripada binatang. Baik. Bila saya tanya, yang paling baik di dunia di kalangan manusia siapa dia? Manusia. Sama label lah kita. Abdullah, Haji Nasir, nama apa tu tadi? Azhar. Ya. Muhammad Aisyah.
Syed, Pak Tuan, orang mana Tuan? Orang Kedah kan? Syed mana ni? Syed apa? Syed oh, Pak Tuan Syed tu dah lah. Pak Tuan Syed banyak ni. Pak Tuan Syed mananya? Alhamdulillah. Pak Tuan Syed Ustaz Aisyah, Nasir. Manusia ada ni? Sani Belu, Guan King. Manusia ada apa tu? Betul lah. Oh, nak macam ni. Baik. Tetapi bila kita kata wahai orang Islam, oi, mai tak? Orang Islam, mai tak? Samiru Nabi dah. Tak, kau terlepas pasal aku bukan orang Islam. Maknanya yang baik pada manusia adalah orang Islam. Yang Islam ni semua mukmin tak? Mukmin tak anak-anak sekalian? Kita semua Islam, tapi beriman tak? Beriman tak? Belum tentu beriman. Setiap orang Islam confirm manusia, tapi tak semua manusia Islam. Setiap orang mukmin confirm dari orang Islam, tetapi belum dari mukmin. Mukmin dengan 3 syarat akan menerima ketetapan-ketetapan Allah. Contoh puasa. Allah Taala suruh dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, beriman lagi tak? Belum tentu. Wahai yang beriman, aku wajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana aku wajibkan umat-umat terdahulu. Semoga dengan berpuasa kamu jadi orang yang bertakwa. Yang berpuasa iman ada? Beriman. Yang tak berpuasa beriman tak? Tak. Kecuali dia masuk tu cerita lain. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Ya sembahyang. Allah Taala suruh sembahyang dah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Ni tak? Bila disuruh sembahyang, pilah sembahyang. Yang pi sembahyang iman ada? Beriman. Yang tak sembahyang Islam. Macam tu. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi dia sembahyang. Mukmin ada? Mukmin. Yang seorang lagi tahu puasa tu wajib, tapi tak puasa. Mukmin ada? Mukmin. Mukmin tak? Tak, tapi dia Islam tak? Islam. Jelas tak ni? Baik, saya buka peluang. Kalau nak tanya boleh tulis nota, tanya. Saya pun tak letih sangat. Nak tanya soalan-soalan, tanya hak kamu, jawab saya. Malu nak tanya, tulis nota ni. Baik. Yang baik pada orang mukmin ialah yang bertakwa. Kita berpuasa rasa takwa. Tak semua mukmin bertakwa. Tak semua muslim yang mukmin. Sama juga tak semua orang yang berpuasa tu sembahyang. Tetapi kalau seorang tu sembahyang, mesti dia puasa. Boleh tengok tak anak-anak sekalian? Kita tengok jiran-jiran kita yang sembahyangnya tak pernah sembahyang. Tak tahu dia puasa tak? Ludah kalah kita. Ludah kalah kita. Pi bazar Ramadan kalah kita. Sembahyang tak? Tapi yang sembahyang confirm dan ni puasa, yang puasa belum tentu dia sembahyang. Baik. Saya nak patah balik. Antara manusia yang paling baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bulan yang paling mulia Ramadan. Baik, betul tak tu? Baik, malaikat yang paling hebat Jibril alaihi salam, betul tak? Lagi pada kitab yang paling agung Al-Quran. Malam yang paling agung Lailatul Qadar. Pandai apa boleh jadi mufti tu. Hari yang paling hebat hari Jumaat. Waktu, saat, detik yang paling hebat saat mana anak-anak sekalian? Waktu mana? Detik-detik hidup. Waktu, saat yang paling mulia, yang paling berharga. Waktu mana? Saat ketika itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Baik. Hari ini dalam bulan yang cukup baik, betul tak?
Kamu pernah dengar tak haji? Nak buat amalan haji, nak tunai haji di mana? Di kena belanja tak? Berapa ribu? Tak mau lah banyak. Orang motor tak, kita dah nak figure dia. Mau jawapan yang tepat, student you 6,000. Siapa nak bagi fee? Berapa ribu kos tunai haji? Yang pakejnya 9,998. Jangan lu tulis, tak naik nombor tu. Faham lagi ya. Apa faham tak? Tu nombor ekor, kan saya apa belakang. 9,998 tak campur dengan yang keadaan tambah 6,000 lebih. Kita kena bayar 9,000. Boleh 10,000 dia nak. Kena belanja tak? Pasal apa kita nak belanja? Sebab nak tunai haji. Nak tengok masjid yang paling hebat di dunia. Masjid mana? Masjidil Haram. Kena belanja tak anak-anak sekalian? Kena simpan, kena kursus haji, kena siap bekalan perasaan. Nak tinggal anak, nak tinggal cucu, nak tinggal kampung, nak tinggal kambing, nak tinggal kampung lagi, apa-apa dan apa-apanya. Nak tinggal perasaan je. Berapa hari pergi haji? 40. Kena tinggal kampung, nak pergi tengok Mekah, tempat yang paling baik. Tetapi antara bulan yang paling baik, kamu kata bulan apa tadi? Kamu pergi cari dia kan, dia cari kita. Siapa cari siapa? Hari ni saya main cari kamu ke, kamu main cari saya? Kita sama-sama cari, okay, baik. Baik, pada balik Ramadan mai cari kita ke kita pergi cari Ramadan? Ramadan mai je, tetapi Mekah mai cari kita ada? Nak abang punya hebatnya Ramadan. Ramadan mai cari, dia tawar berbagai-bagai tawaran, betul tak? Tawaran yang paling hebat apa dia? Tarawih, ya. Betul ya. Bila rehat 15 minit dia makan. Pilih dia makan nasi kari penglam ni. Betul. Ada tarawih dalam bulan lain? Ada. Hampa gelak apa? Lupa pula. Ramadan bawa apa lagi? Bawa apa? Sahur. Bulan lain pun ada. Syawal pun ada makan sok sahur. Sahur Song pun pula orang. Saya ingat ada nasihat kami di forum di satu tempat, di satu daerah dulu, dengan Syekh Faisal. Kebetulan budak ramai, tengah 22 kayu dah. Syekh Faisal, anak-anak tolong sengak-sengak. Saya lagi pakcik nak buat kuis, siapa boleh jawab pakcik bagi RM10. Dia janji 10, tengok Allah boleh kata ada salah. Punya adik saya belum apa. Budak tu dia lepas ketika bulan Ramadan kita bangun makan sebelum sembahyang subuh. Dina makan apa? Angkat tangan. Makan apa? Makan sup. Tu tak apa dah kampung. Sup budak imitat lagi. Sahur. Baik. Kita ada tarawih dalam bulan Ramadan lagi, ada apa lagi? Lailatul Qadar. Betul. Bulan lain ada Lailatul Qadar tak? Tak ada. Joy, lagi ada apa lagi? Puasa Ramadan. Pandai ya? Puasa Ramadan. Bulan lain boleh puasa Ramadan tak? Tak boleh lagi. Kita ada apa? More tu aku. Lebih pada more pada kanan dengar. Jamuan berbuka, puasa Ramadan, pahalanya besar. Bulan lain tak ada, betul? 4. Dia nak kata kita moreh, tak apalah. Yang lagi pada ada apa Ramadan? Bazar. Bazar kita KIV dah. Pasal ini bicara hadis. Okey, kita ada apa lagi? Tadarus Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, betul. Diturun dalam 2 fasa. Fasa pertama baik daripada Lauh Mahfuz Baitul Izzah sekaligus.
kepada Baitul Izzah, Jibril ambil selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari turunkan Nabi SAW. Quran lagi. Ada apa? Banyak tidak? Ramadan mai bawa bermacam-macam tawaran. Tawaran yang luar biasa. Apa ti luar biasanya? Yang Ramadan offer kat kita tak ada dalam bulan Syawal, tak ada dalam Zulqa'dah, tak ada dalam Zulhijjah. Hanya Ramadan. Antaranya apa dia? Man ata fihi bi khuslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Nak tahu siapa-siapa yang buat satu amalan sunat dalam bulan Ramadan, pahala baginya umpama amat pahala fardu dalam bulan-bulan lain. Tu dia, hanya dalam Ramadan. Bulan lain tak ada. Kita main tarawih berapa rakaat? Kata saya, Korea mana ada oleh tangan? 8 rakaat. Ada tak buat tu? Saya malam buat 8, saya bagi tazkirah. Dah lah tazkirah. Tolak jadi tu imam, mampu itu. Kata tuan saya jadi imam, baca panjang-panjang. Oi, ingat seorang aku pakai elektrik ah. 8 tak apa. 8 pun tak apa, 20 tak apa. Janji buat, jangan tak buat. Jangan. Buat belakang, buat dah 8. Agak tengok yang buat 8 malam, saya nak tengok wajah-wajah 8. Tak ada. Yang buat 20. Apa masuk ke? Letih pula masuk. Malam ni kena buat je. Satu rakaat tarawih sama satu fardu bulan lain. Semalam kita buat 20, boleh 20 fardu. Darab 20, darab 29. Berapa? Cuba kamu kalkulate tengok. 20 darab 29. Campur witir 23 darab 29. Kalkulate tak? Siapa boleh jawapan? 23 darab 29. Cepatlah. Ada yang ngajak matematik tak? Berapa boleh jawapan? 65? 667. Takkan 67. 667. 667 macam bulan-bulan lain dan diganda sampai 700, pecah terkali tu. Kita tak nampak. Hanya dalam bulan Ramadan. Betul tak anak-anak sekalian? Siapa yang buat amalan harus dalam bulan puasa, dia bagi pahala sunat. Antara harusnya apa dia? Lena, betul tak? Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadat. Jangan tidur lah ada kuliah, jangan. Sebab tu antara nikmat yang paling lazat dalam hidup adalah nikmat tidur. Tidur belum tentu nikmat lena. Kalau tidur tak lena, siksa lah. Macam kamu dalam alam gerhana cinta, tak tak? Tidur tak kamu? Lena tak kamu? Ambil tinggal mama, kalah lembu. Baik, lena. Sebab tu lena adalah ni. Sebab tu antara kerja paling ikhlas di dunia juga kerja lena. 1, 2, 3 lena. Jangan lena lah, sat lagi dah lena. Baik. Lagi pada wa man adda faridatan fihi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Dan siapa-siapa yang buat satu amalan fardu dalam bulan Ramadan, pahala baginya umpama 70 fardu dalam bulan lain. Kita mayang zuhur, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku mayang zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah. Satu waktu sama 70 waktu bulan lain. Kita darab tengok. 70 darab 29 berapa? Cepat, kamu ni otak fresh. 70 darab 29 2000
2030. Maknanya lepas Ramadan ni kamu tak kena bayang fardu 2030 hari. Janganlah macam tu. Nampak punya pahala yang juga banyak. Dan baca Quran, betul tak anak-anak sekalian? Kita ada masalah tak? Saya nak masak dan tengok satu kitab. Ada masalah tak kita? Kita nak mengeluhkan kepada dia. Pandai Bapak Yang. Kita mengeluhkan kepada dia. Mengeluhkan Allah, Tuhan dengar kan? Apa nak kata apa kat dia? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Betul tak? Tetapi satu platform kita nak mengisytihadkan keluhan kita yang paling tepatnya menggunakan bahasa kita ke bahasa Allah. Menggunakan bahasa Allah. Bahasa apa Allah Ta'ala bercakap? Arab. Kita kena belajar. Boleh belajar tak anak-anak sekalian? Boleh. Boleh. Ustaz bukan orang Arab. Mim, lam, alif, wayu. Macam kamu juga. Kena. Sebab tu jangan menjadikan alasan kita untuk tak reti Arab, tak baca Quran. Jangan. Sebab di depan kamu keluar auditor, kamu nak kerja apa ni? Kalau kerja apa kalau? Cikgu, ada ujian tak? Biar ujian kita di depan sana, kita nak bertemankan rayuan kita kepada Allah. Kak Cik nak kerja apa? Pensyarah. Ada masalah tak? Ada. Sebab tu kita jangan aku tak reti Arab, tak boleh baca, tak pas. Sebab tu kurang ini. Bila kita baca Quran, kita boleh nampak apa anak-anak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang nak kamu? Apa yang nak? Ibu segala surah Fatihah. Fatihah adalah pintu nak masuk dalam Al-Quran. Dan nak masuk dalam Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada Bismillah? Apa ada Fatihah? Baca Bismillah. Bismillah ni wanita yang uzur boleh baca tak ketika period? Boleh nak baca? Boleh. Sebab sesetengah Bismillah bukan ayat Al-Quran, kecuali dalam surah Fatihah dia adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala nak bagi peluang, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsirul Azim, Allah Ta'ala sengaja menjadikan Bismillah sesetengah bukan ayat Quran, nak bagi peluang untuk wanita yang uzur ambil berkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak anak-anak sekalian? Ketika period boleh baca surah ayat kursi ya? Boleh baca tak? Tak boleh. Boleh baca Qul Allah tak? Tak boleh. Haram je. Betul. Ni bukan lawak, serius. Bulan Ramadan, bulan Quran. Di ayat kursi tak boleh baca, Qul Allah tak boleh baca, Qul a'udzu birabbil falaq tak boleh baca, Suratun Nas tak boleh baca, tapi Bismillah boleh baca tak? Baca. Dan kata ulama, mana-mana perempuan dan mana-mana individu yang baca Bismillah 17 kali sebelum tidurnya dan dia sapu semua badan dia, akan diamankan tidurnya sampai ke besok hari. Balik abang mak apa? Mak dia boleh baca Al-Quran dosa, mak tu main haid. Daripada haid buat tanya, tu cakap jeput. Jangan malu. Dah lagi-lagi kena tahu bila bini main period. Lekeh kalau lagi tak tahu bini main haid bila. Mempunyai pok pun tak dah. Baik, anak-anak sekalian, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Tidur. Mimpi dia main salji di Gunung Johai. Tengok di sana. Tengok Tanjung Dawai. Ada insan tu tangkap ikan siap tak? Berapa datang sih kami. Siu kami dengar. Kita pun buatlah bengkel kem khidmat siswi Unita di Tanjung Dawai. Ni tu ada sponsor ikan siap. Siapa-siapa saya tak tahu dia nak rasa. Kalau rasa dia lah tu. Anak-anak sekalian. Baik, boleh tak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahim. Bismillah. Allah Ta'ala ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur. Tak ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan di dalam Al-Quran satu surah yang nak sama hebat dengan Fatihah. Tak ada. Maknanya hebatnya Fatihah. Kamu apa ada Fatihah? Apa? Kamu ada tengok orang sakit tak? Ada bidarah tak? Nampak baca apa? Ni nak orang betul ni. Kamu baca apa? Wah buat anggur, betul tak? Tahu tak orang sakit? Bawa peknya, buat apa? Loh, bawa buah durian, bawa buah manggis, buat laksa, buat lecikang. Sedap lecikang? Oh sedap. Tambah-tambah keluar ada Allah, sedap orang nasihat lecikang. Tapi kita kena bawa apa? Fatihah. Kalau sama-sama jantina, pegang dada Pak Abang, makcik sehat cik. Oh, terima kasih lah mai tengok makcik. Sajalah mat abang makcik. Nah tu lah cik mai nanti nak jadi menang. Oh tak apa lah. Makcik ni bila tak tahu lah cik. Seminggu hari ni mak ni lah kami duk kawal lama dah lah makcik. Tak apa lah bagusnya bakal menantu aku. Pegang dia. Tak apalah makcik no. Cik bagi sama. Takkan nak kosong. Boleh doa tak? Pegang dia bakal mak mentua kamu. Makcik sabarnya. Allah Ta'ala akan uji makcik. InsyaAllah sehari dua lega dah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai waladhdallin. Amin. Makcik sabar banyak-banyak makcik nah. InsyaAllah lega makcik. Anggaplah demam sikit ni Allah Ta'ala buang dosa-dosa makcik. Makcik ada dosa ada makcik. Allah cik dosa banyak. Ada dosa ada kamu? Ada dosa ada ni? Kadi ada dosa tak? Belum muat. Mufti lagi zakat. Jangan sembang mak belum aja. Nabi yang masuk ada manusia tak satu temberak. Manusia. Tak ada manusia. Siapa manusia? Kita. Jadi buat dosa. Sebab tu tawaran yang paling hebat Ramadan bawa adalah pengampunan dosa. Kalau ada kita ambil, tak ada kita sambung 2035 insya-Allah. Baik, kita baca sabarlah makcik nah. Baca. Pegang baca dibaca surah. Sama lah kita apa abang pakcik tak tahulah kemarin dulu legal tak tahu puasa tak ada tenaga. Sabarlah pakcik baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim. Sabar makcik nah. InsyaAllah lega ikut nasihat doktor makan ikut peraturan doktor lega insyaAllah pakcik. Jangan dulu lama-lama. Syok dah orang tua tu. Cepat mati ni sakit. Wah tak tahulah kemarin dulu elok tahu-tahu dia puasa meloyo muntah kebah tak ada riang. Maklum ni kacau. Maklum tau dah maklum. Kampung saya kemarin dulu dia ni bungkui dah malam dah. Islam batu kita ambil Fatihah habis. Boleh tak anak-anak sekalian? Baik. Saya nak ulang balik. Walaupun kita tak mahir Arab, jangan menjadikan alasan untuk kita tak baca Quran. Tidak. Kita baca surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Alif Lam Mim. Boleh sebut Alif Lam Mim? Siapa tahu mana? Hanya Allah yang tahu. Nabi tahu tak? Tak tahu. Jibril tahu tak? Tak tahu. Hanya sahaja yang ketahui makna sebenarnya Allah sahaja. Maknanya manusia ni bodoh. Bodoh. Buka tak tahu makna dah, cerdik dah. Pasien Abdullah hafal Quran 17 juzuk, duduk Madinah 4 tahun, balik ke Jakarta. Alif Lam Mim tak tahu makna. Bodoh tak? Bodoh. Jangan bongkok. Allah Ta'ala didik. Dia cabar orang Arab depan ni ahli-ahli bahasa. Sampai tak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tahu dah makna? 14 tempat di dalam Al-Quran yang manusia tak tahu makna. Tetapi kita kena baca Al-Quran anak-anak. Walaupun kita tak mahir bahasa Arab, jangan menjadikannya roadblock, sekatan, dinding, hijab, empangan untuk kita tak baca Al-Quran.
Sebab apa? Orang tak baca Quran tension. Orang tak baca Quran duduk jauh daripada Allah. Orang tak baca Quran, masalah dia bertimbun-timbun. Orang tak baca Quran berserabut. Orang tak baca Quran stres. Orang tak baca Quran celaru fikiran dia. Orang tak baca Quran serabut perasaan dia. Orang tak baca Quran jadi puting beliung nafsu dia. Dia orang nak buat lagi. Faham tak? Quran baca. Baca. Boleh baca ada anak sekalian? Kita mengeluh. Dan saya dah tengok, dan yang ni kalau pergi Jumaat, hari esok, hari apa esok? Hari Jumaat saya tulis satu khutbah. Sebenarnya kita mengeluh, kita meratap Al-Quran, setia menjawab. Yang pergi Jumaat kan dengar khutbah. Tapi hari itu kamu dulu. Yang ni kan khutbah lah, intipati khutbah saya. Baik. Kita mengeluh, tak tak? Pasal apa aku diuji? Kita pernah tanya ada macam tu. Awak dah apa diuji? Nak masuk UNITA susahnya. Mai di sini diuji lagi. Diuji dengan educationnya, diuji dengan akademiknya, diuji dengan cara berpersatuannya, diuji dengan perasaan gitu-gitunya. Ada ujian tak? Ada. Kena ingat, antara 5 pasak dunia adalah lubuk ujian. Kita tanya, Pak, siapa kita diuji? Tuhan jawab dah anak-anak sekalian. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, yang tahu makna hanya Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia duduk sangka kepada manusia? Kita. Apakah manusia duduk sangka bagi dia kata aku beriman, aku beriman, aku beriman, sedang mereka tak diuji? Tak. Kata beriman, ujian ada ujian. Siapa cipta manusia? Allah. Siapa bagi iman? Allah. Siapa bagi ujian? Allah. Siapa nak rangkai ujian? Allah. Kita mengeluh. Pasal apa aku diuji? Allah kata jangan mengeluh. Duk sangka boleh kata beriman, iman tak, tetapi kena ada ujian. Kita tanya lagi, pasal apa aku tak dapat memiliki apa yang aku mau? Kita pernah tanya tak? Aku nak skor dalam SPM, betul tak? Nak berapa? Kamu lah sistem kau SPM, saya pun lama jenis zaman kami dulu jenis gerigi. Kamu lah jenis apa dia? Pelah berapa A? Kamu dah nak berapa A? 21 A. Tak tahu A satu tak ada. Pasal pilih lewat A orang ambil habis. Pasal apa lah aku nak tak dapat? Aku nak target, aku nak skor 3.8 pointer, betul tak? Tapi tak dapat. Pasal apa? Ada nak target kamu pointer-pointer? Kamu datang mesej kat abah kamu lah. Abah alhamdulillah 3.2 pointer. Abah alhamdulillah 3.38 pointer. Alhamdulillah abah 3.5 pointer. Saya anak di Madinah Fawad, alhamdulillah 4.6 pointer. Fawad tu di Madinah Universiti Saudi 4.6. Rupanya mereka sana kami tulis ada 5 pointer. Ini luar negara. Markah dulu kami 60%. Satu subjek kalau Quran tu kalau boleh 59.9% dikira gagal, kena repeat balik. Oh, cik oi. Markah dulu 60%. Depa pointer adalah 5 pointer. Betul memang betul. Tapi anak saya kan yang Raihan tu, betul ke abang beli 5 pointer? Kakak dia dulu betul ke? Betul. Yang kecil, betul ke abang beli 5 poin? Betul. Dia duduk UNITA. Dia pun jenis 4. Jangan apa lah. Betul tak? Jangan puasa pelik. Baik. Anak-anak sekalian, kita target tapi tak dapat kita capai. Betul tak? Pernah tak macam tu?
Aku target nak kawan dengan dia, nak cinta, nak nikah. Ada. Tapi kadang-kadang terlelai, betul tak? Terlelai tak? Terlucut pegangan di pertengahan jalan. Bahasa apa saya tak tahu. Kita tanya awak lah yang pun nak tak pernah dapat ni, tak pernah dapat. Allah Ta'ala jawab dah anak-anak sekalian. Allah Ta'ala kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan duk sedih je oi. Boleh jadi yang hang meluat tu baik untuk kamu. Siapa tahu? Dan boleh jadi juga yang hang duk sayang sangat tu tak baik untuk kamu. Yang paling tahu pada wallahu ya'lam. Allah Ta'ala sentiasa mengetahui wa antum, sedangkan anda kamu semua la ta'lamun, kamu tak tahu. Allah Ta'ala tahu tak? Jangan kecewa, jangan sedih wahai ahli Quran. Impian tak kesampaian, sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Target bercinta, nak bertunang, nak menikah, tapi putus cinta, sujud syukur. Pasal apa? Tak ada nak menikah. Cuba bercerai untuk menikah. Kacau, hampa jadi janda, kamu jadi duda. Tahu tak janda? Kamu lebih duk jadi dara ke janda ke? Bodoh pek jaga Kuala Lumpur ni. Saya bermahan sebab tu saya pergi Putrajaya ada wakil bos. Saya jaga Kedah. Ada orang Kedah duduk promosi. I rasa saya juga meluat. Pergi dia, I rasa baca nak off mikrofon. I rasa Allah keramnya aku buruk banget saya. Kita pun mesej kata, hey hari ni KL Zakan nampak. Tak reply apa? Sekali-sekala. Cakap lah Kedah ni Cina apa Kedah deh. Orang tahu bin kita tengok langkah tak ada Kedah. Kalau kamu jumpa saya di Turki, di Turki agar nak tahu orang Kedah tu orang Istanbul. Muka Kedah baik. Baik, boleh jadi kita suka benda tu tetapi tak baik. Lebih baik putus cinta daripada putus tunang. Perasaan yang menimpa diri kamu lebih beban tak putus tunang berbanding putus cinta? Baik putus cinta. Jangan duk teriak. Hidup bukan untuk sedih. Selagi ada Quran, tidak ada sedih dalam kehidupan kamu seorang Islam. Tahu tak kehidupan? Kehidupan kita bersatu dalam banyak hal dan tak bersatu dalam satu hal. Satu hal tak satu pada anak-anak sekalian. Apa dia? Tarikh beranak. Tarikh beranak sama anak kita? Tak. Tarikh beranak sama anak? Tak. Tetapi kita boleh jadi mati serentak dan boleh jadi yang beranak lewat mati dulu, beranak awal mati lewat. Yang paling tua saya lah, nasihat 64, saya 62. Hampa je lah boleh jadi hampa mati dulu. Hampa percaya orang ni? Kalau percaya, balik tengok suara anak kamu. Ada tak tarikh mati? Jangan duk suara. Boleh jadi tarikh mati. Siapa-siapa? Malaikat duk parti dia ni. Ada malaikat terakhir nama apa? Duk parti. Antara puan ni pun Nabi seorang. Siapa tahu? Tak kena pun ceramah. Baca Fatihah jaga saya. Dan kalau saya mati pun puas ada anak murid perlu doa tu boleh tak? Kamu kena menikah dulu dengan baginda Zuriat. Berdoa lah panjang umur. Allah. Baik. Kita tanya lagi, kenapakah ujian yang menimpaku setenat ini? Berat sangat ujian. Pasal apa? Seberat ini berat. Mata memandang, berat lagi bau memikul. Kita boleh bagi nasihat. Hang sabar lah, hang sabar. Mudah sebut. Yang nak galah tu, beban lah. Beban. Yang pernah kecewa, ada tak kecewa? Kita boleh gagal, tapi jangan kecewa, anak-anak sekalian. Orang Islam, umat Melayu kena berani, kena bangun dan kena berjaya dalam berbagai-bagai bidang hidup. Jangan ada sifat kecewa. Kita kena berani ke depan. Kita kan ada bumi lain. Nampak tak pasport dah?
Tahu tak pasport? IC. Pasport lain, IC lain. Lemah yang buat. Pasport tak ada bangsa, tak ada. Apa nak lari pergi mana? IC ya. IC pun silat-silat mati dah, tak ada IC tu. Bumi kita. Pasal apa ujian ni berat sangat-sangat ni, pasal apa? Kita pernah mengeluh haki awak lah, Tuhan pilihku, tak pilih orang lain kan nak? Awak lah ujian macam ni, dah lah aku anak ramai, laki tak ada kerja, rumah pun duduk gitu-gitu je. Tahu-tahu hujan turun tirik, ribut pergi timpa tumbang, pokoknya tindih pula kereta pergi pijak. Tu kan. Buat siapa lah tuan-tuan ni? Pernah mengeluh tak? Tuhan jawab apa anak-anak sekalian? La tukallafu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak menghempatkan kita dengan satu-satu beban kecuali Allah Ta'ala tahu bebanan tu kita mampu menanggungnya. Ini ihsan Allah. Allah Ta'ala bagi musibah kat kita, bagi benda kita tak suka, untuk kita segera ingat Allahu Rabbi. Boleh anak-anak sekalian? Boleh tak insya-Allah? Sebab tu kita perhati insan-insan di negara kita, manusia-manusia di negara kita, ada yang diuji berbagai-bagai ujian. Boleh tak? Kamu nak pilih pada manusia tu yang diuji siapa dia? Siapa-siapa pun tengok, ujiannya Allah getirnya, ujiannya adalah periknya, ujiannya adalah amat menyiksanya. Ya Allah, tabahnya dia. Aku boleh tabah ke tidak? Tapi Tuhan pilih dia pasal dia mampu. Allah Ta'ala pilih menguji bini dia tu, dia macam-macam ujian. Pasal apa? Laki dia sanggup nak hadapi. Allah Ta'ala pilih manusia-manusia tentu. Sebab kita doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah kau bebankan kami dengan bebanan-bebanan yang kami tak mampu nak galah. Ya Allah. Boleh anak-anak sekalian, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tanya, bapa dah tanya, bapa soalan kita tanya Allah Ta'ala kan? Bapa dah kita tanya dia. Kita tanya, dia mesti dah jawapan. Sebab tu Quran agak-agak tajuk apa tak ada di dalam Quran, anak-anak sekalian. Ada, betul. Nak buat bangunan ada, nak masak nasi ada, roti canai ada, buat cucuk kodok ada, buat tank air ada, lagi pada buat ABC ada, air kacang ada, buat roti john macam Semen Baru ada, lagi berapa, cucuk pisang ada, buah Melaka ada, nak buat kicap ada, buat toyu semua ada. Di mana tu? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah malaikat, kamu kena tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kawan kita pakar pendidik, kena tanya dia nak. Cik Nasir, CEO, dia pakar dalam pengurusan. Kalau tanya cikgu tahu tak agak-agak? Tak tahu. Kita cikgu tadika, kalau tanya pensyarah tahu tak cara didik budak-budak? Hai, jangan. Sebab tu pensyarah, jangan rusakno orang pensyarah. Kita duk didik budak cerdik, budak tadika, budak tak tahu apa. Duk tengah-tengah kajak, tak tahu dia buat minyak wangi. Allah lemah. Mana boleh penampak? Tak ada. Betuahnya coba budak kan besar tadi patut pun penampak. Baik, kita tanya lagi, ya Allah, bagaimanakah caranya aku nak mendepani ujian yang segetir ini? Aku nak hadapi macam mana ni? Ada masa lagi aja Nazir. Lagi 4 minit. Allah, cemburunya masa. Kita nak hadapi macam mana? Kita tanya dia, bagaimanakah aku nak mendepani ini? Susah sangat, berat sangat, di kiri kanan depan belakang, dikepung keliling, ya Allah, aku tak banyak kudrat. Aku nak hadapi macam mana ni? Tuhan jawab macam mana anak-anak sekalian? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah, hadapilah segala keperitan hidup dengan bantu dirimu sendiri. Untuk apa? Bisabri, dengan sabar.
Sabak ada berapa jenis? Ada berapa jenis sabar? Ada berapa? Anak-anak sekalian? Ada 3. Yang pertama, sabar untuk susahnya nak lakukan benda yang taat. Lah kamu sabar dah? Dalam kehausan, dalam kelaparan, sabar main nak ngaji agama. Sabar dah ni. Saya pun dalam dosa sakit tekak, malah ni dah ceramah di Penang lagi. Sabar nak mengajar. Lagi pada sabar daripada melakukan dosa. Boleh buat dosa tak? Kita boleh tak makan siang hari Ramadan? Boleh tak? Tapi kita sabar. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah. 3 jenis sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan menggunakan lebuh raya sabar dan lebuh raya sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni amat berat untuk dilakukan kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nak tahu khusyuk sembahyang, dia baca dia tenang, diri dia tenang, rokok dia tenang, sujud dia tenang, dia tak kelang kabut. Kalau baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tenang dah, taubat dah. Allahu Akbar, tenang. Bismillahirrahmanirrahim, baca tu. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul kita sembahyang walaupun seorang sunat iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila qamat, malaikat main diri kiri kanan kita. Qamat, kita takbir, malaikat pun takbir. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata Hamidani Rabbi, aku dipuji oleh hamba-Ku. Ar-Rahmanir-Rahim, kita kata Allah Ta'ala jawab apa? Asna alayya abdi, aku dipuja oleh hamba-Ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala kata majjadani abdi, aku dipuja, aku disanjung oleh hamba-hamba-Ku, dimuliakan oleh hamba-Ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah, akan dikaulah kami minta tolong. Kata Allah Ta'ala, haza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Aku nak bagi sembahyang ni 2 bahagian, satu untuk aku, satu untuk hamba-hambaku. Untuk hamba-aku dia minta, aku bagi on the spot, aku bagi. Kita minta apa anak-anak sekalian? Hamba dah minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa dia tu? Minal anbiya wasyuhada wassalihin. Para nabi, orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Antara manusia yang paling baik nak buat partner hidup, nabi. Orang mati syahid, orang-orang soleh. Nabi tak ada, tapi sunnah Nabi ada. Orang mati syahid sudah tidak ada, tapi orang soleh banyak ada. Lama kita berfungsi dah jadi orang soleh. Berfungsi pada kita orang Islam. Setiap orang Islam berpotensi untuk jadi orang soleh. Yang perempuan kita nama solehah, yang lelaki nama soleh. Kalau 2 orang solehata ni, kalau 2 orang soleha ni, kalau ramai solehatin, kalau ramai solehin atau solehun. Dia manguk apa? Lupa pada anak-anak sekalian, kita minta. Dan kita tak mau pada ghairil maghdubi alaihim. Kami tak mau ya Allah macam puak yang kau murka sepada mereka tu. Yahudi yang duk tembak orang Islam di Gaza lah sepada anak-anak sekalian.
Depa ni pada Allah Ta'ala murka, depa ada knowledge, depa ada ilmu, tetapi depa tak beramal dengan ilmu yang mereka ada. Allah Ta'ala murka. Kita berilmu dah anak-anak sekalian? Ada tak ilmu tentang mayang? Kalau tak mayang Tuhan murka. Ada tak ilmu tentang aurat? Ada. Ada tak ilmu tentang puasa? Anak-anak sekalian, ada tak ilmu tentang adab mak dengan bapa? Kena hormat dia. Sayang mak, sayang abah. Saya nak tanya, antara mak dan abah kamu, yang paling sayang kamu mak ke abah? Yang paling sayang mak ke abah? Dua-dua. Bagusnya. Mak ke abah paling sayang kamu? Mak. Mak, bapak sebelah ni kecil hati bapak. Bapak sayang tak bapak? Sayang. Bapak sayang. Tapi bapak jadi ibu. Mak ni tali simpan dulu. Anak boleh puasa apa abang anak pokok ni dah mengandung, pokok ni anak coklat ni pokok dia mengandung, pokok lah abang mengandung. Dia bukan juga besar. Kalau abang mengandung tak ada budak tu. Ni pokok ni lah mengandung mata tu dia banglo lagi dah apa? Hang syok aku pun syok. Anak kita dulu cerdik tapi nya duk kutuk ku dia ibu ku malu. Hang tahu tak kalau aku tak tolong hang tobat tak mengandung tau. Apa hal kan ni? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khal. Kita semayang madumta bis-salati fa innaka taqra'u babal maliki. Selama kita dalam salat, kita telah sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Bermula dengan takbir, anak-anak sekalian, sampai salam, mengetuk pintu rahmat. Kita minta Allah Ta'ala jawab, minta Allah Ta'ala jawab. Kalau boleh baca Quran lagi panjang, lagi bagus, baca. Nak pesan yang laki-laki, anak-anak, belajar apa surah panjang-panjang. Ni dah kuliah Allah, kuliah Allah. Saya bukan tak tepi payah anak tembak. Tahu lah Quran cakap pandai itu Quran juga Ustaz, aku tahu lah. Cuba apa nikah 15 tahun, bini masak kanji seri. Balik tengah hari kanji, tahu tak kanji bubuk lambuk tu dah masak di bawah. Tengah hari kanji, malam kanji, pagi kanji, 15 tahun nikah kanji seri. Apa nak kata apa? Ni wayang putih tu. Tak boleh, kena tukar. Sampai bini kata abang lain pada kuliah tak boleh kena baca. Hang baca lain kuliah pun gagal, kadang-kadang landing tak jumpa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun wala antum. Bini tu nampak dah silap, dah kata subhanallah, dah baca mayang. Duduk wala dah dalam bini kita dah abang dah sanggup rokok lah. Lelaki pergi belakang adik sembang, mari baca mayang, abang tak apa. Lelaki bini bunga. Anak-anak apa? Saya nak kamu jadi kerja jurutera ke, jadi pengurus ke, jadi apa-apa, Quran biar mahir. Anak-anak sekalian, kita hidup sentiasa terhibur, sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dunia cukup mencabar. Ada kerja pun mencabar, tak ada kerja pun mencabar. Yang ada kerja mencabar dah agak-agak macam-macam cabaran. Tapi aku berjanji aku tak akan jadi bengkang dalam hidupku. Sebab aku ada Al-Quran. Dia masuk sebelah sudah. Umpama bengkang, sorry, bukan ahli Quran, anak-anak sekalian. Kita berhibur dengan Allah. Kita akan jadi macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lempak dalam api, tapi dia hebat dah Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala minta api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hang jadi bardan, sejuk macam air condition, wa salaman, selesa kau untuk Nabi Ibrahim. Puak Namrud kata, padan Ibrahim, hang kata berhala kami, hang kata api ni bukan Tuhan, kami tak dalam api, padan muka Tuhan kami, bahan mana padan muka Ibrahim. Tak tahu tu dia Nabi Ibrahim duduk dalam api tu. Sila panggung kan. Ada apa? Bawa anggur, makan dalam api tu.
roti canai. Tak ada lah abang nampak, hati kita nampak. Tidak, anak-anak sekalian, semayang. Kita puasa tertekan, ambil wuduk semayang. Ambil wuduk semayang. Nak puasa semayang hajat boleh tak? Duk bangun sahur dah lah ni. Kamu ada hajat tak anak-anak sekalian? Bangun. Saya azan kelui, tahu dah kelui? Saya panggil kamu ni macam panggil anak-anak saya. Bangun mayang, bangun dulu nak makan sahur, bangun dulu. Tapi taklah kazaknya tu jiran tahu apa. Tapi nak saya ketuk pintu, saya akan cekok ibu jaga kaki, yang lelaki-lelaki perempuan bangkit. Kalau tak bangkit, memang bangkit. Cekok, betul cekok ibu jaga kaki, tobat jaga. Sungguh cekok pergi kuat. Kalau tak jaga ni bisa tepuk. Jaga. Ni Ustaz nak pesan apa bila menikah besok, lelaki payah jaga, cekok. Tahu dah cekok ibu jaga kaki tu. Jaga. Corok ayat jangan, hilang kena jemur payah. Janganlah jiran dia tahu. Oh, jiran kita tiap hari kena jemur, hilang payah. Baik. Boleh tak anak-anak sekalian? Baik. Dan cukup besar kita semayang sunat hajat, usolli sunatan. Kalau tak tahu usolli, kita niat di hati sah nak semayang. Tapi ikut mazhab Syafi'i sunat muakkad kita sebut usolli. Kalau tak sebut pun sah semayang. Aku mayang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca Fatihah, kuliah, rokok, sujud, bangkit, baca Fatihah, kul Allah, rokok, sujud, angkat tangan. Nak minta apa? Minta, ya Allah. Hamba nak minta apa? Minta. Dan minta lah, ikut suka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolonglah bagi mana bangku skrip soalan pensyarah mata lu depan semua. Tujuh. Kita demai. Anak dia minta. Kita banyak baca dah anak-anak sekalian. Banyak dah baca. Sebab tu apa yang mak abah kamu wasiat tiap-tiap kali kamu nak exam. Abah yakin Kak Rehan anak yang soleh, tak pernah tinggal Semarang. Kak Rehan tak pernah tinggal kelas, rajin ulang kaji. Semua naik exam, persyaratan buat pada buku yang kita ikut silibus. Minta Allah Ta'ala kuatkan kita punya ingatan. Kalau kuat ingatan boleh main balik, tolong permudahkan yang susah. Ingatkan mana yang kita yang lupa. Soalan payah kalau boleh jawab dah kita. Boleh nak jawab? Boleh. Dan pensyarah bukan musuh kita. Mereka mak dan abah kepada kita. Soalan mereka buat tu untuk nak bagi kita jadi manusia cerdik. Kalau duk unita 2 campur 2 berapa? Baik tak main sini. Dia bukan abu. Semua boleh lulus. Tak anak-anak sekalian. Baik. Kita tanya lagi. Kepada siapakah aku nak mengharap? Kepada siapa ni? Allah Ta'ala kata, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling kalah, wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, Allah Ta'ala membada untukku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak kesemua melainkan Allah. Aku berserah diriku bulat-bulat ke Allah Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang mempunyai arah yang cukup agung. Ayat ni bagus. 2 ayat akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Anak-anak balik baca surah Taubah 2 ayat yang leh amai, biar bagi diri sedagi dengan badan kita. Nak rasa apa? Rasa ni. Boleh? Okey. Dan banyak Al-Quran bagus-bagus, semua bagus-bagus. Kamu nak masak nasi dah bila nikah besok. Nak baca apa? Bahasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina. Masa lebih berapa ni? Masa-masa kederaan. Pasal bapa apa berhasil kalah. Saya memang tak minat semua Piala Dunia, tak tahu pasal apa.
Saya memang sokong dari anak pun dia nak mati pun, bini pun dia kan. Pasal apa lah, abang dah tak minat bola atau ni. Saya memang minat proses daripada Ronaldo dulu. Memang kalau saya sokong bola, kalau kecewa, patutlah buta minat. Beragi nak kalah teruk. Betul aku muncul lah. Tuhan bagi. Baik. 3. Baik, kita nak baca apa? Ayat yang kedua, Fatih surah Ali Imran. Yang nak jadi bini ambil ayat ni. Pakcik bagi bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tang warabitu tu genggam merah rapat-rapat. Ya Allah, mesrakanlah aku dengan lakiku ya Allah. Macam mana rapatnya beraya aku, genggam kapal lepas pelan-pelan beras masak bagi jadi nasi bagi suami makan. Silap-silap tak tahu lah. Pergi pejabat lewat balik awal. Tidak tadi langsung. Tunggu. Dan ayat yang sama pula laki boleh baca anak. Boleh. Kalau bini dia jenis melawan sangat, laki dia kira dah tu dia. Laki dah ajak pergi shopping. Kira dah. Yang bini pun dia teruja bila suruh kopi. Jangan pergi dia kira dah. Hantam lagi tu weh. Tu kopi bukan ajak shopping. Bini, laki tak ada cakap pakai nak. Laki satu patah, bini 15, lintak dia keluar main. Laki buat apa? Ayat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita baca, kita tiup orang belakang di bawah tengkuk dia waktu dia sedang lena. Bini-bini, isteri-isteri jangan tidur balik. Kalau rasa udara membayu di belakang, tengok. Apa dia abang tu umur apa? Abang menyawa apa? Dia putih beliau lagi ni. Ini menyawa selepas Ramadan 1437. Anak-anak sekalian, Quran Allah Ta'ala turun untuk kita. Kamu nak apa? Semua ada di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, lagi banyak. Apakah yang akan ku boleh daripada segala ujian ini? Akhirnya, lastly kita boleh apa? Kita mengeluh pasal apa diuji, pasal apa Tuhan hanya pilih aku saja, pasal apa berat sangat, pasal apa tak ada jalan keluar, aku nak buat macam mana, kat siapa aku nak mengeluh. Dan yang last sekali kita nak boleh apa sebenarnya? Apakah pengajarannya? Klimek kita dapat daripada anak-anak sekalian. Kita boleh apa? Tuhan jawab apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Syurga. Allah Ta'ala beli minal mu'minin, apa yang keluar pada orang mukmin. Keluar apa pada kita? Apakah yang keluar pada kita? Apa dia anak-anak sekalian? Suara ada. Air mata kita teriak sedih, air mata keluar ada. Tuhan beli. Tuhan beli anak-anak sekalian. Dan jadinya pada syurga, harta nafas kita yang sesak, kadang-kadang yang terseduh, kadang-kadang tersekat kerana dihimpit masalah yang banyak. Allah Ta'ala beli nafas kita dan bayarannya adalah syurga dengan syarat kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, sepenuh Ramadan tahun ini, wasiat saya satu saja. Berdampinglah dengan Al-Quran, berkasih mesralah dengan Al-Quran, merayulah pada Al-Quran, memujuklah pada Al-Quran, membelailah Al-Quran. Kalau nak jadi kertas, jadilah kertas yang diukir atasnya tulisan-tulisan Al-Quran. Kalau nak jadi kertas, jangan jadi kertas tisu. Mereka ambil tisu, sapu-sapu najis, tahu, mereka takkan cium. Tapi kalau kertas yang diukir Quran, lepas kita baca, kita buat apa? Itu dia. Jadi anak-anak sekalian, sayangilah Al-Quran. Allah Ta'ala kata sayang. Dan penghujung, segala penghujung untuk hari ini, kalau Quran banyak dalam dada kita, kita ada tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada tabaraka.
ada Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita ada apa lagi? Ada waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ada apa lagi? Al-insan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ada apa surah dalam diri kita selepas kita mati, Quran tinggal kita ada, anak-anak sekalian. Dia akan buang baju kita, buang nitai kita, betul mana tahu nak mati dengan nitai. Mana nak tahu, buang pakaian dia akan buang, dia akan mandi, peluh-peluh hanyut yang keluar pada badan kita, mandi lebih kurang, dikiamkan tangan atas pusat kiri, atas tangan kanan, ikatkan dagu. Esok bila nak solat, mereka mandi jenazah, mereka akan ruang, tekan perut, keluarkan sisa-sisa najis. Quran keluar tak anak-anak sekalian? Tidak. Quran akan setia bersama dakapan kita pergi ke mana? Dalam kubur. Dan Allah Ta'ala berjanji, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, Allah Ta'ala tak tergamak nak menyiksa manusia yang mana hatinya itu wa'iya bil Quran, sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Cari Quran, baca. Jangan jadikan alasan tak kerti Arab, tak baca Quran. Jangan. Bermula ni, ayo jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Hari ni kita mula turun ni dah. Apa? InsyaAllah kalau Quran di dada, kita tak akan takut. Dan jelas pesan-pesan banyak jalan jadilah. Dan Nabi bersabda, kalaulah kamu jumpa orang yang besar-besar, orang berpangkat besar, hartawan, karyawan, jutawan, bilioner dan sebagainya, sedangkan dalam diri kita ada Quran, kita kata dia tu lebih hebat pada kita, sebenarnya kita telah menghina Allah sebab dalam diri kita ada Al-Quran. Anak-anak, bisiklah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala akan tetap dengan bisikan kita. Merayulah pada Allah, Allah Ta'ala akan tetap menjawab rayuan dengan penuh kasih dan sayang. Tuhan tak herdik kita, Tuhan tak biar kita bersendirian. Di mana kita pergi Allah Ta'ala ikut tak? Ikut nyawa kita, kita akan, dan jantung kita Allah Ta'ala tak biar untuk kita jaga. Jadi kita dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa dan selamat berhari raya. Semoga Aidil Fitri kita ini ada kita akan keluar daripada dosa-dosa kita yang banyak. Umpama anak yang baru dilahirkan umur 18, umur 17, umur 19, umur 41, umur 53, macam budak baru anak. Syok nak kita syok di mana Aidil Fitri kembali kepada fitrah umpama budak yang belum dilahirkan. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Syekh. Semoga pesan yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata dari saya, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kejayaan mengiringi rakan-rakan seperjuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.